Razif menarik nafas panjang ketika meninggalkan kota yang bising. Setiap bunyi hon, deru kereta dan hiruk pikuk pejabat terasa menekan hingga membuatnya letih. Kini, di depannya, sebuah rumah kayu tua menanti. Peninggalan arwah datuknya di kampung terpencil. Jalan menuju rumah berdebu dan sempit, dikelilingi pokok rimbun yang menolak cahaya matahari menembus ke tanah. Rumah itu cantik. Ukiran kayu di bingkai pintu dan tingkap menceritakan seni tradisi lama. Namun, sunyi di sekelilingnya terlalu pekat. Tiada burung berkicau, tiada angin yang menari di daun pokok. Hanya kesunyian yang hampir menekan dada. Razif tersenyum, membayangkan kehidupan baru yang tenang, jauh dari kota. Namun hatinya tetap terasa gelisah. Dia menapak ke halaman rumah. Setiap langkahnya di atas tanah kering mengeluarkan bunyi kering. Rumah itu seolah menyambutnya dengan diam yang berat, menahan sesuatu yang tidak dapat dia fahami. Razif menolak pintu kayu yang berat. Lantai kayu usang mengeluarkan bunyi kriuk nyaring di setiap langkahnya. Bau kayu lama bercampur debu menyesakkan hidung. Dia cuba membuka tingkap untuk membiarkan cahaya masuk, tetapi tersekat. Tiba-tiba, dari tingkat atas terdengar bunyi seperti guli bergolek. Perlahan, kemudian makin nyaring. Razif menelan air liur. Mungkin hanya bunyi rumah tua. Bisiknya cuba menenangkan diri. Namun, rasa dingin yang merayap di belakang lehernya membuat bulu roma meremang. Dia menggeling, cuba tertawa kecil, tetapi ketenangan yang dia bayangkan sejak awal mula terasa semakin jauh. Di dapur, alat memasak berkarat dan meja kayu lama dipenuhi debu. Razif menyapu sebahagian debu, cuba menyesuaikan diri. Namun, tiap sudut rumah terasa berat, seolah-olah rumah itu menonton setiap gerak-gerinya. Malam pertama, Razif berbaring di katil kayu yang retak di beberapa tempat. Mata tidak mampu lelap, walau tubuhnya penat. Di luar, angin menjerit di celah jendela, membuat tingkap bergetar. Bunyi guli bergolek terdengar semakin kerap, diikuti dengan bisikan lembut dan ketawa kanak-kanak dari bilik sebelah. Razif menelan air liur. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, dia bangun dan menapak ke pintu bilik itu. Dia menekannya perlahan. Bilik kosong, sejuk, dan udara terasa berat. Dia memandang sekeliling, merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari sudut gelap bilik. Tiada apa, tetapi rasa takut mulai menelan akal. Keesokan harinya, Razif berjalan ke kampung mencari makanan dan berita. Di hujung jalan, dia bertemu Pak Mat, seorang lelaki tua yang ramah. Namun, senyum Pak Mat seakan tertahan. Pandangannya tertumpu pada rumah Razif dengan kesedihan. Rumah itu ada penghuninya, nak. Jangan ganggu mereka, kata Pak Mat perlahan, seolah menahan sesuatu yang ingin disampaikannya. Razif tersenyum, cuba bersikap ringan. Mereka tak ada siapa pun di sana, Pak Mat. Pak Mat menggeleng. Kau takkan faham, tapi dengarlah nasihat orang tua, nak. Rumah itu bukan seperti rumah biasa. Jangan masuk terlalu jauh. Razif mengangkat bahu,
menganggapnya cerita karut orang tua kampung. Tetapi hati kecilnya berbisik, kenapa Pak Mat nampak takut? Hari-hari berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Razif melihat bayangan seorang wanita berjalan di dapur, hilang sekelip mata. Kadang dia terdengar ketawa kanak-kanak di koridor meski bilik kosong. Suatu petang, ketika Razif duduk di beranda sendirian, dia merasakan tangan sejuk menyentuh bahunya. Jantungnya melonjak dan dia berpaling. Tiada sesiapa. Ketawa, bunyi guli dan bisikan terus mengikuti hari-harinya. Tidur tidak menenangkan, makan pun tidak. Razif mulai ragu pada akal sendiri. Adakah dia yang gila atau rumah itu benar-benar hidup? Didorong oleh rasa takut dan ingin tahu, Razif memutuskan mencari sumber gangguan itu. Bunyi ketawa membawa dia ke sebuah bilik berkunci di hujung rumah. Kunci lama berkarat, tetapi dia pecahkan dan menolak pintu terbuka. Debu tebal menutupi lantai. Sarang labah-labah tergantung di siling. Suasana sejuk menusuk tulang, membuatnya menggigil. Tiba-tiba terdengar bisikan lembut, "Jangan ganggu kami." Razif terkesiap. Suara itu bukan hanya di telinganya, tapi seolah menekan dadanya sendiri. Razif berpaling dan melihat mereka, seorang wanita dan dua kanak-kanak kecil. Wajah mereka pucat, mata kosong, namun menatapnya dengan kesedihan yang menusuk jiwa. Mereka tidak menakutkan secara ganas, tetapi kesedihan dan kesunyian itu lebih menyeramkan daripada apapun. Razif merasakan ada cerita tragis yang terperangkap di rumah itu. Penghuni yang tidak pernah meninggalkan tempat ini. Hatinya bercelaru antara takut dan simpati. Dia tersentak, menyedari bahawa rumah itu bukan miliknya dan setiap langkahnya seterusnya harus berhati-hati. Tanpa berkata apa-apa, Razif berlari keluar dari rumah. Pintu kayu tua berderit di belakangnya. Rumah itu, harta pusaka, impian kehidupan baru, semua ditinggalkan. Dia tidak menoleh ke belakang. Rumah itu bukan miliknya. Rumah itu sudah berpenghuni. Sejak hari itu, Razif tidak pernah kembali. Namun bayangan wanita dan kanak-kanak itu tetap menghantuinya. Sunyi, sejuk dan menunggu sesiapa yang berani menjejakkan kaki di rumah kayu berpenghuni itu. Setiap kali Razif memejam mata, dia masih mendengar ketawa lembut dan bunyi guli bergolek, seolah rumah itu berkata, "Ini tempat kami."